Tapi EXP laner juga, Esmeralda juga boleh diletakkan selaku frontliner untuk pasukan Orange Esports. Dan kali ini Esmeralda jatuh ke tangan pasukan Orange pula. Pada tadinya adalah di tangan Lola. Okey, nampaknya untuk aim sekali lagi overextend tidak boleh untuk dilakukan. Sebenarnya Stormy tengah sibuk untuk membersihkan minion di bahagian tengah sebab dia tiada apa-apa sisi yang boleh untuk diberikan, sisi besar sebab Frigid Bride dapat untuk memperhatikan pergerakan tapi tidak cukup untuk menyebabkan keselamatan kepada seorang aim di awal fasa permainan. Tambah dia pakai emblem Pull Yourself Together. Tak ada kekerasan yang teramat dengan ada yang ada pada pasukan Orange Esports untuk mengelakkan diri daripada terkorban dengan lebih awal. Ya, patutnya dia ada flicker yang boleh saja diguna pakai, tetapi seeloknya kalau sudah mencapai level 4 pastinya ada perubahan di bahagian bawah. Balance perlu lebih berhati-hati lagi dan Gary boleh saja untuk mengambil balance. Cuba uplet dan Gary berjaya untuk menghasilkan first blood kepada pasukan Team Hak dan kali ini langkah kanan untuk pasukan mereka. Satu berbalas kosong dan kini Gary mempunyai satu peluang iaitu satu kill yang dia ada ini. Pastinya pasukan Subway setelah kehilangan di bahagian bawah itu mereka tahu yang Gary tidak mempunyai retribution dan Turtle yang pertama jatuh ke tangan pasukan Orange. Ya, masa yang dia beli setelah Gary menerima damage terpaksa untuk pulang, tiada retribution yang ada berdekatan untuk Team Hak. Dan kawasan Turtle tersebut peluang yang besar untuk Orange Esports mendapatkan kelebihan mereka. Dan kali ini Min masih lagi cuba untuk melakukan rusuhan sebab Hilda memang ada kelebihan di fasa awal permainan bagi mendapatkan rusuhan, memberikan rusuhan kepada Orange Esports. Dengan adanya emblem Conclusive Blast ini yang mampu untuk menghasilkan damage serba sedikit di bahagian sini. Min yang menerima damage. Fatal Links yang cantik ini yang kita mahukan daripada seorang aim. Ada tindakan susulan yang secara terus-menerus diberikan. Dengan alert shot tersebut, Min tidak mampu untuk bertahan. Dan kali ini dengan pasukan Team Hak yang terasa tergugat, Gary cuba untuk mengambil purple buff, dikawal situasi tersebut oleh Lola. Mengelakkan daripada Neo cuba untuk memberikan gangguan. Bagi pendapat saya untuk rotasi yang dilakukan oleh Min ni, Min tak mampu untuk menghentikan farming yang ada dan pastinya Gary perlu melarikan diri ataupun cuba menjatuhkan Neo. Alert shot terkena bagi Gary tetapi tidak mencukupi damage. Neo juga menerima damage yang cukup besar. Dan masih lagi belum dikuburkan. Masih lagi satu berbalas dengan satu untuk kedua-dua pasukan Lord ataupun Turtle. Maafkan saya, akan dimunculkan dalam masa 40 saat lagi. Dan sudah pastinya ini akan menjadi rebutan kepada kedua-dua pasukan. Nampaknya seperti Min. Apa yang dia pilih di sini adalah Hilda. Hilda seharusnya untuk mengganggu ahli pasukan Orange. Tetapi pasukan Orange mampu lagi untuk mendapatkan farm yang diperlukan. Kalau pergi mencecah kepada late game, pastinya hero yang digunakan oleh Min ini tidak memberi apa-apa impact daripada segi crowd control yang akan dilakukan. Berbanding dengan aim. Aim mempunyai Fatal Link. Kalau Fatal Link itu dipakai dengan sangat bagus, pastinya crowd control yang mampu untuk menghentikan perlawanan yang kedua ini. Samin hampir saja terperangkap dekat sini Arta. Yes, memang betul apa yang dikatakan oleh Arta. Rusuhan harus dilakukan tetapi dengan adanya burst damage yang terlalu banyak. Balance! Dekat bahaya dibakar sebenarnya tapi masa lagi kehidupan. Fatal Link yang sangat cantik mana. Min! Satu ketukan akan membenamkan Balance. Kali ini dia kill yang pertama Min menerima damage alert shot. Dan mungkin akan dikorbankan tapi Gary fokus pada pengambilan Turtle untuk pasukan Team Hak. 2 berbalas dengan 2. Wow, 2 berbalas 2. Nampak gajahnya Min dah bertindak lebih agresif lagi. Pastinya inilah perkara yang diperlukan oleh pasukan Team Hak. Guna pakai Hilda sebaik mungkin kerana kelebihan Hilda terletak di fasa awal perlawanan. Dan Neo berseorangan. Kenapa Neo lakukan di situ? Dan nampaknya seperti Neo masih lagi boleh melarikan diri. Dia cuba untuk mencuri purple buff yang ada pada Gary tetapi sayang sekali timingnya tidak begitu tepat. Panda pula yang dalam keadaan bahaya ditekan oleh 2 orang pemain. Masih lagi belum ada pengampungan. Bahagian atas. Di bahagian atas juga masih lagi keadaan yang tenang setelah pertempuran. Cuba Neo untuk mencuri purple buff sebentar tadi. Yang perlu kita berikan fokus sekarang ini mungkin di bahagian bawah disebabkan mungkin ada rusuhan yang berlaku. Pertempuran di antara Roma dan juga Roma. Sebab dalam keadaan bahaya sebenarnya kedua-dua marksman ini sekiranya tertangkap aim. Min Fatal Links, lama dia cas tu. Cuba untuk mengangkat dengan lebih jauh jaraknya. Tapi Min akan dikorbankan oleh Balance dengan seterusnya 3 orang.
Pasukan Orange Esports berada dalam kawasan tersebut, tetapi kesempatan dibeli oleh Gary untuk mengambil turret mereka. Objektif yang paling penting di bahagian tengah. Ya, nampak gayanya seperti pasukan Orange kehilangan 2 turret mereka dan pastinya pasukan Team Hawk apa yang mereka lakukan adalah sangat-sangat bagus. Panda Heavy crossbow terpaksa untuk menujah ke bahagian hadapan, tetapi hanya memberikan kill kepada Balance sebab suapan tersebut tidak boleh untuk melarikan diri dan damage yang ada pada Balance sangat cukup tinggi. Soal 6 minit permainan, Gary cuba untuk memberikan bantuan dan juga pembalasan dendam terhadap Panda yang telah terkorban. Tapi aim Stormy dan Balance lebih berdisiplin untuk back terlebih dahulu. Lola masih lagi ada dalam kawasan semak samun tersebut dan rotasi yang dibuat oleh mereka mungkin ada engagement, tetapi memilih untuk tidak melakukan kesilapan sebab Turtle akan muncul kurang daripada 5 saat lagi. Ya, kini Turtle akan muncul di bahagian bawah. Berserker Fury telah disiapkan oleh Gary. Pastinya critical damage yang akan dihasilkan oleh Gary ini sangat-sangat besar. Pasukan Team Hawk, apa yang mereka harus lakukan adalah cuba untuk memberi asakan lagi kepada pasukan Orange. Nampak seperti pasukan Orange dalam keadaan yang tertekan dan pastinya Turtle yang di bahagian bawah ini menjadi tumpuan. Battle Links tak lari tapi tak boleh. Lola terus dikorbankan setelah jab dikena pakai dan ditarik semula oleh aim sebentar tadi. Satu rotasi yang lebih baik berbanding dengan perlawanan pertama, tapi Min kali ini diberikan damage yang cukup besar. Gary cuma untuk menyelamatkan rakannya. Satu tumbukan daripada aim terus didapatkan korban. Balance dikorbankan. Stormy ditarik oleh Gary. Subway bertemu dengan Jungler untuk Team Hawk. Siapa yang bakal memenanginya? Gary mendapatkan double kill. 6 berbalaskan 6 untuk pasukan Team Hawk dan juga Orange Esports. 3 ahli pasukan Orange Esports telah dijatuhkan. Subway, Stormy dan juga Valence. Dan lihatlah kedudukan goal ranking. Di tangga teratas ada Gary dan juga Panda daripada pasukan Team Hawk. Inilah yang membenarkan untuk ahli pasukan Team Hawk lebih mara ke hadapan dengan kejatuhan 3 turret yang ada untuk pasukan Orange. Pastinya pasukan Team Hawk tidak boleh melepaskan peluang ini. Ya, tidak boleh melepaskan dan juga perlu untuk disiplin. Dan sekiranya tidak ingin mengulangi senario perlawanan yang pertama tadi. Yes, Team Hawk memiliki kelebihan daripada sudut bilangan turret yang telah diambil. Akan tetapi Orange Esports mereka ada moment maker di mana aim sentiasa mencari peluang untuk melakukan fatal links. Dan kali ini lebih baik berbanding dengan perlawanan yang pertama. Aim mungkin akan melakukan sesuatu dekat sini dengan 2 orang Panda berada di bahagian hadapan beliau. Tetapi Panda lebih bijak untuk tidak meloloskan diri ataupun cuba berada di bahagian hadapan. Banyak yang boleh menangkap beliau untuk pasukan Orange Esports. Benar sekali, pasukan Orange Esports boleh saja untuk menangkap dengan adanya crowd control. Tetapi berbalik kepada permainan ataupun perlawanan yang pertama, sama seperti perlawanan yang kedua, Team Hawk mereka berjaya untuk mengambil turret-turret yang ada untuk pasukan Orange Esports. Tetapi bila masuk pada late game, pastinya pasukan Orange Esports akan cuba mencari kelemahan pasukan Team Hawk ini. Nampak gayanya terlalu ke depan. Cuba untuk kaitin Battle Link sebenarnya, tetapi Lola shot terkena kepada beliau. Dan kali ini knockout strike terkena kepada 2 Stormy dan juga Subway telah dikorbankan dalam keadaan yang begitu baik sekali. Bijak sebenarnya tindakan Min tersebut. Apa yang kita tak nampak, dia cuba kaiting Battle Links dan terus ke semua pasukan Team Hawk commit kepada team fight tersebut. Wow, Min saja je pancing di bahagian bawah itu. Nampak gayanya pasukan Orange terkena pancingan itu dan kini Lord yang pertama akan jatuh ke tangan pasukan Team Hawk dan pasukan Orange. Apa yang mereka harus lakukan sama seperti game yang pertama, cuba untuk mengawal situasi ini supaya pasukan Team Hawk bocorkan ruangan untuk pasukan Orange comeback semula. Ya, dan rotasi yang kita dapat lihatkan dekat sini, Arta, untuk pasukan Orange Esports agak sedikit boleh saya katakan cuba mengelirukan sebab kali ini Team Hawk mereka cuba mendapatkan objektif di dalam sudut yang berlainan. Di mana Orange Esports walaupun berjaya untuk mendapatkan pick off demi pick off yang baik, tetapi dengan pasukan Team Hawk mereka berjaya mendapatkan objektif dan juga dengan lot yang ada pada waktu ini akan memberikan tekanan yang cukup besar. At least 1 turret bakal diambil oleh pasukan Team Hawk. Orange Esports harus melakukan sesuatu yang berbeza kali ini. Mungkin Im perlu melakukan setup yang cantik untuk pasukannya sendiri mendapatkan kill yang seterusnya. Ya, kita lihat bagaimana corak permainan pasukan Orange. Mereka mengambil Valentina, tetapi di sini Valentina tidak mampu untuk menghasilkan perkara yang seharusnya Valentina lakukan. Dan kini Lord yang muncul di bahagian bawah, pastinya pasukan Team Hawk tidak ingin memberikan peluang untuk pasukan Orange bangkit semula. Mereka kena ambil turret demi turret untuk menghentikan farming daripada pasukan Orange Esports ini.
Tarik demi tarik yang dia ambil seperti apa yang dikatakan oleh Arta. Dilihatkan hanya ada inhibitor tarik saja untuk pasukan Orange Esports. Letusan telah berlaku oleh Shad berpanda masih lagi belum terkorban. Tempo soft lane dibentangkan. Tarik di bahagian bawah dijatuhkan Fatalix. Terkena pada 3 balance dikorbankan. Dan Ben akan mendapatkan balance. Maka 2 kill sebenarnya maafkan saya. Triple kill. Wipe out. Balance. Wipe out untuk Orange Esports. Ini perkara yang sama berlaku di dalam game yang pertama itu di mana serangan diberikan kepada pasukan Orange Esports. Tetapi counter attack semula pasukan Orange Esports berjaya untuk menjatuhkan ahli pasukan Team Hak. Lihatlah instant replay yang dihasilkan di sini. Satu momen yang dihasilkan Satu je. dan Panda, lihat Stormy, dia menggunakan heavy crossbow dan juga Man tidak boleh melarikan diri walaupun berada di sebalik dinding tersebut. Dan kali ini Orange Esports telah menyamakan kedudukan ekonomi seimbang di antara kedua pasukan. Wow, satu saja pertempuran yang diperlukan oleh pasukan Orange Esports membatalkan untuk pasukan Team Hak mendapatkan inhibitor turret yang seterusnya. Pastinya kelebihan yang ada untuk pasukan Orange Esports ni mereka harus guna pakai dengan sehabis baiknya kerana pasukan Team Hak sedang mengatur strategi yang seterusnya. Ya, mengatur strategi yang seterusnya. Mereka masih lagi ada harapan sebab ada lagi pertahanan di dalam kubu mereka. Dan ada lagi turret berbanding dengan pasukan Orange Esports yang telah kehilangan turret di bahagian bawah secara total. Dan kali ini mereka perlu untuk melakukan sesuatu sebab masa untuk Lord seterusnya timbul tidak begitu lama. Kurang daripada 15 saat lagi. Dan aim sekali lagi sekiranya Fatalix diguna pakai dalam keadaan yang cukup cemerlang, Team Hak dalam keadaan bahaya. Benar sekali Team Hak dalam keadaan bahaya. Tetapi pasukan Orange dan juga Team Hak tidak boleh melepaskan Lord ini kerana Lord inilah Lord yang akan jadi penentu untuk mengambil turret-turret ataupun objektif yang seterusnya. Pastinya Gary perlu melakukan split push ataupun dia perlu untuk menjatuhkan ahli pasukan Orange terlebih dahulu. Tapi Team Hak tidak memilih untuk fokus ke bahagian Lord. Alamak. Mereka fokus untuk memberikan tekanan di bahagian atas terlebih dahulu. Subwave juga berada dalam kawasan yang sama hingga memaksa aim yang cuba untuk menyuruh di bahagian Lord tersebut bergerak ke bahagian atas dan mengharapkan Fatalix yang cantik. Satu telah tertangkap. Min menerima damage yang cukup besar dan mungkin dia akan dikorbankan. Subwave! Dan ada lagi retribution pada juga demikian rupa Gary membentangkan satu tembak lane shutdown untuk Lola membenamkan balance. Begitu juga dengan Gary cemerlang tindakan Orange Esports. Dan kali ini ada minion tetapi tiada siapa yang dapat untuk berikan tekanan tambahan. Dan 3 orang berbalaskan 3 untuk kedua-dua pasukan. Ya pastinya 50-50 game ni. Mana-mana pasukan yang melakukan kesilapan pastinya akan dikorbankan. Tetapi kelebihan Im akan dicari. Satu mentaliti telah pecah dan Felix Tamu cuba untuk menghalang daripada balik. Itu adalah Stormy. Damage yang berkuasa mendapatkan kill yang ke-14 Orange Esports. Dia ada Fatalix kali ini. Kalau Min tertangkap tak boleh nak lari lagi. Tak boleh nak lari sebab 3 orang telah mengepung Min daripada meloloskan diri daripada genggaman Orange Esports. Nampak gayanya seperti pasukan Orange. Perkara yang sama berlaku di dalam game yang pertama dan kini game yang kedua ini. Kalau saya lihat daripada segi komposisi untuk pasukan Team Hak ini, mereka tidak memiliki crowd control yang mampu untuk menangkap ahli pasukan Orange. Dan pastinya dengan adanya crowd control daripada AIM ini mampu untuk menghasilkan Gary cuba datang. Elshad memaksa Gary untuk menggunakan Tempest of Blade daripada terkena damage yang cukup besar daripada Orange Esports. Kesempatannya dan juga kelajuan yang mereka cuba dapatkan lot tersebut begitu pantas sekali balance dalam mendapatkan damage yang mencukupi untuk beliau berada di bahagian backline bagi pasukan Orange Esports. Saya tertarik dengan AIM. Pada game yang pertama tadi, kita boleh lihat bagaimana AIM senang je nak mati. Lain sampai kan? 9 mati. Lain. Tapi game yang kedua ni nampaknya emosi dia lebih stabil lagi. Tiada kematian. Dah masuk kepada 14 minit dah ni. Roma ni. Tenang Iski. Tenang is good. Yes, tenang untuk pasukan Orange Esports seperti Mike Check dalam perlawanan yang pertama tadi. Tapi Team Hak juga masih lagi ada harapan. Mereka masih lagi ada turret untuk dipertahankan. Dan lihatkan Lord yang telah menjejakkan kaki langkah. Selangkah demi selangkah untuk meruntuhkan turret. Baru puji. Bagi belakang, baru puji. Tetapi kali ini satu takan di bahagian tengah. Damage yang dirasakan oleh Panda. Terpaksa untuk back terlebih dahulu. Masih lagi belum ada kematian yang berlaku. Tapi Gary lebih bijak untuk mendapatkan objektif di bahagian atas. Cari siapa yang balik ketika ini. Ada Neo Neo sempat
untuk menghalang Gary. Falling Star mula kena pakai. Min menerima damage dan dia dikorbankan dalam usaha untuk mempertahankan buff milik Gary tersebut. Hanya perlu diserahkan saja kepada pasukan Orange Esports. Akan tetapi Gary, usaha yang berjaya meruntuhkan inhibitor di bahagian atas. Ya, inilah yang diperlukan oleh pasukan Team Hak. Gary perlu bertindak bersendirian, cuba mengambil objektif tanpa disedari oleh pasukan Orange Esports. Split push lah yang punca utama untuk pasukan Orange balik semula ke dalam base diorang dan mengatur strategi bagaimana kita nak mengawal Gary punya pergerakan ini. Dan pastinya kelebihan gol berpihak kepada pasukan Orange. Tetapi lihatlah, 2 inhibited turret pasukan Orange Esports telah dijatuhkan dan pastinya Lord lah yang akan menjadi penentu kepada kemenangan game yang kedua ini. Ya, Lord menjadi penentu dan juga satu teknik tambahan. Nampaknya. Satu knockout strike yang begitu menyakitkan, memaksa balance untuk membuka. Fatalix. Kita lihat Fatalix. Yang sangat cantik. Tetapi di bahagian belakang, 3 orang dalam keadaan low aim dikorbankan terlebih dahulu. Dan Stormy dalam keadaan bayar knockout strike dikorbankan shutdown. Untuk Lola, Panda juga menjadi mangsa seterusnya untuk Orange Esports. Balance. Masih lagi ada posisi yang menarik. Immortality untuk Gary. Mungkin Winter Tractor juga pakai. Kita lihat masih lagi selamat. Sampai ada. Menyelamatkan keadaan. Memastikan. Menguncikan kill yang seterusnya. Untuk pasukan Orange Esports. Kalau ahli pasukan Team Hak dapat menjatuhkan ahli pasukan Orange sekali lagi, pastinya ini adalah perubahan di mana pasukan Team Hak akan cuba mengambil inhibited turret dan pasukan Orange dengan kelebihan 4,000 yang dihasilkan dari sudut gol di sini, pasti mereka dah memiliki item yang diperlukan. Dan kini aim beberapa kesilapan yang telah dilakukan oleh beliau ini mengubah terus perlawanan di antara game yang kedua ini. Dan Lord yang telah dimunculkan pada waktu ini, Arta. Walaupun Gary masih lagi belum hidup, tetapi lihat komposisi Team Hak. Mereka mengawal kawasan Lord ini dengan sempurna. Tetapi masih lagi berlaku kebocoran daripada Orange Esports. Cuba untuk membenamkan ataupun mendapatkan Lord ini menjadi milik mereka. Siapa yang sahabat saya katakan, siapa yang dapatkan Lord ini, advantage yang cukup besar untuk mereka menghabiskan game. Ya, kini AIM akan cuba mencari ruang ataupun vision terhadap ahli pasukan Team Hak. Dan kalau kita lihat kepada flicker yang ada di tangan AIM ini, 13 saat saja lagi. Dan pastinya Fatalix dan juga flicker akan diguna pakai untuk mencari sasarannya. Dan Panda perlu lebih berhati-hati lagi. Mungkin satu purify tidak mencukupi dan AIM akan dicari terlebih dahulu. AIM ada flicker, ada Fatalix. Tempest of Blade dibuka kali ini. Tiada lagi. Selamat tetapi lihat di bahagian belakang Neo. Dan cuba untuk mendapatkan Panda. Panda dikorbankan dulu dia. Memberikan damage yang cukup banyak kepada Panda. Amin akan dijadikan korban seterusnya. Lola akan dimenangkan oleh pasukan Orange Esports. Sayang sekali. 2 dikorbankan Team Hak. Dalam keadaan yang cukup bahaya, Lord masih lagi terbuka luas. Orange Esports berpeluang untuk mereka mendapatkan objektif yang seterusnya. Ini adalah Evolve Lord. Dengan kejatuhan Panda dan juga Lola antara tunjang utama untuk pasukan Team Hak, pastinya pasukan Team Hak tidak mampu untuk membalas semula dengan kehilangan 2 ahli pasukan. Dan lihat, Orange Esports masih ada lagi 5 ahli pasukan mereka. Min perlu lebih berhati-hati lagi ataupun Min akan cuba untuk mengorbankan diri. Gary yang korbankan diri beliau. Balance. Tembakannya begitu menyakitkan bersama dengan shot yang telah dibawa keluar. Satu setup komunikasi yang cukup baik cemerlang sekali dibawakan oleh pasukan Orange Esports. Dengan terdedahnya kedudukan Gary seperti tadi. Game MLBB ni macam bercinta. Komunikasi juga adalah the key. Wow, Gary kalau dia cuba jaga position dia, pastinya Retribution dia akan cuba untuk contest di dalam lot yang seterusnya. Tetapi tak sempat untuk mengintai peluang untuk mengambil lot, dia telah dijatuhkan oleh pasukan Orange Esports. Dan kini lot di bahagian bawah, ini adalah Evolve lot. Saya boleh katakan lot yang sangat-sangat kuat dan dah masuk pada 19 minit ini. Pastinya pasukan Orange Esports dah memiliki damage yang diperlukan kerana perbezaan gol. Sebanyak 9,000 inilah yang membenarkan untuk mereka menghasilkan satu itemization yang komplit untuk ahli pasukan mereka. Ya, daripada kelengkapan item kita dapat lihatkan Gary tak ada langsung item defense dan disebabkan itulah dia dijatuhkan dengan mudah. Even mentality pun tak ada sekarang ni. Falling Star dikena pakai oleh pasukan daripada Orange Esports. Satu tekanan yang diberikan, Leshak digunakan juga. Dan kali ini Fatalix sangat cantik. Tekan